Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada dalam channel Beme kali ini. Okey, hari ini Beme nak share pasal perkara-perkara penting dalam untuk kemasukan hospital. Terlebih dahulu, sila like, subscribe channel Beme dalam YouTube ya. Jangan lupa. Okay, dalam sembang-sembang takaful kali ini, Beme nak share 6 perkara penting untuk kemasukan hospital. Okey, yang pertama, pastikan sijil atau polisi takaful anda aktif dan bayaran adalah yang terkini. Ini adalah penting sebenarnya untuk anda sebab sijil takaful atau polisi, kalau status dia dalam kita panggil, kalau dalam insurans ni dia panggil lapse. Bila lapse ni maksudnya polisi tu dah tak aktif sebabkan tidak ada bayaran. Okey. Jadi jikalau ada berlaku kemasukan hospital, pasti pihak takaful atau insurans akan menolak permohonan untuk kemasukan hospital. Ini disebabkan sijil polisi takaful kita ni tidak aktif. So, make sure korang aktifkan polisi takaful. Pastikan sentiasa bayaran terkini untuk sijil polisi anda itu. Boleh cek dengan ejen anda sendiri apabila berlaku jika kita nak pergi hospital. Pastikan yang ini penting untuk diperiksa dahulu. Bayaran terkini dan polisi masih aktif. Okey, yang kedua, pastikan tempoh waktu menunggu kad perubatan anda telah lepas 120 hari. Okey, 120 hari ni maksud dah selepas kita ambil polisi, tarikh daripada tarikh yang kita aktif ambil polisi tu, dan ambil kira 120 hari. Selepas 120 hari kad perubatan itu boleh digunakan. So make sure 120 hari itu telah lepas. Okey. Ini 120 hari ini kita ambil kira paling maksimum lah untuk kad perubatan tu boleh lindungi kita apabila berlaku kemasukan hospital. Tetapi untuk kes kemalangan, kes kemalangan sebenarnya jikalau berlaku tak sampai 120 hari selepas kita ambil polisi tu, memang boleh terus pakai sebab kemalangan adalah satu perkara yang tak dijangka. Jadi kad perubatan kita boleh digunakan immediately. Okey. Untuk penyakit-penyakit yang lain, Beme nasihatkan paling yang terbaik adalah selepas 120 hari. Ini berdasarkan pengalaman Beme sendiri. Klien yang selepas 120 hari, jika kemasukan hospital ini kurang bermasalah kalau untuk pendaftaran kemasukan hospital, dan syarikat insurans atau takaful ini proses kelulusan itu lebih mudah lah. Tetapi ada juga kes yang permohonan kemasukan hospital ini sangkut. Tapi itu adalah kes-kes yang terkecuali lah, yang maksudnya ada certain technical yang isu. Tapi yang tu Beme akan share video lain lah. So secara asasnya, kalau boleh 120 hari tempoh menunggu itu mestilah sudah lepas. Okey, ini tapi yang ini kena tengok juga dalam setiap polisi anda, sebab kadang-kadang ada juga polisi syarikat atau insurans takaful ini yang berbeza dia punya terma dan syarat dia. So boleh tengok dalam polisi. Tetapi kebanyakannya adalah selepas 120 hari kad perubatan memang boleh digunakan. Okey.
Okey, perkara yang ketiga yang penting bila kemasukan hospital ni ialah bila kita membuat pemeriksaan perubatan dengan doktor, tetapi jika daripada keputusan daripada pemeriksaan perubatan itu menyebabkan tiada rawatan yang akan dilakukan, maksudnya kita tak perlu admit di hospital, so kad perubatan kita tu tidak boleh dipakai sebab dia hanya sekadar pemeriksaan perubatan. Tak maksudnya result negatif, doktor tak jumpa yang simptom yang you ada sakit yang perlukan you duduk di hospital dan buat rawatan. So jadi pemeriksaan perubatan yang doktor dah periksa awak tu, yang itu kita kena bayar sendiri. So insurans atau takaful tak akan bayar sebabnya keputusannya negatif. Itu kena ingat. Biasanya penyakit yang kita ni kalau Bemel Bemel selalu share kepada klien, kalau kata dah, contoh kalau kata dah seminggu demam tak hilang-hilang, pergi klinik, keluar klinik, makan ubat semua tak jadi, so barulah better pergi ke hospital pakar untuk mendapatkan rawatan yang lanjut. Biasa yang ini memang dah serius. Tetapi kalau satu hari baru demam tapi benda tu orang kata mild, tak berapa serius, tak perlulah kita pergi ke hospital pakar. Sebabnya you boleh pergi klinik. Isu ni sebab kat klinik boleh dapat rawatan yang lebih kurang sama, makan ubat ke ambil ubat ke, kos dia tak tinggi sangat. Tetapi kalau kita dah pergi hospital pakar, check tapi tak masuk hospital, kos dia sebenarnya lagi mahal tau kalau kita bayar kepada doktor pakar compare pada klinik biasa. So Bami share kongsi tips ni, kalau bila biar betul-betul sakit tu yang orang kata dah memang rasa klinik dah tak boleh buat, kita pergi ke hospital. Okey, perkara yang keempat yang penting dalam kemasukan hospital ini, setelah kita pergi buat pemeriksaan dengan doktor pakar dan doktor pakar dah mengatakan you kena duduk di hospital untuk kita buat rawatan yang lebih lanjut. Okey, pada masa itu biasanya doktor pakar akan tanya, okey, masuk hospital ni you nak bayar sendiri cash ke atau you ada pakai insurans? Biasa kita akan cakap lah, kita akan pakai insurans atau takaful. So nanti doktor pakar tu akan bagi kepada dia punya pembantu PA klinik dia untuk menguruskan proses kemasukan hospital dan memohon satu dipanggil pre-authorization letter kepada syarikat takaful atau insurans untuk menjamin bahawa rawatan yang you akan buat di hospital tu akan dilindungi oleh pihak insurans atau takaful. So itu hospital akan buat, you jangan risau. Cuma yang paling penting sekarang ni, make sure you ada ready cash atau ada debit card atau kad kredit untuk deposit hospital. Okey, sebab setiap hospital akan mengenakan deposit dahulu walaupun kita menggunakan insurans atau takaful. So nilai deposit setiap hospital berbeza, tetapi kebanyakan yang Beme tengok di hospital dia punya deposit antara 300 ke 500. Ada juga yang hospital mengenakan 1000. Tapi majority 300 ke 500. So ready dengan you punya cash, credit card atau debit card. Itu penting bila ni untuk kemasukan hospital. Okey, perkara yang kelima penting bila berlaku kemasukan hospital ni, ia ini selalu berlaku walaupun benda tu nampak remeh, tetapi ada berlaku. Pastikan kad pengenalan dibawa serta dengan kad perubatan. So bila nak pergi hospital ni kena ingat kad pengenalan IC dan juga kad perubatan sila bawa. Okey, tetapi kad perubatan jika terlupa bawa,
Untuk zaman sekarang mungkin tak ada masalah, sebabnya dekat hospital mereka dah ada sistem yang direct dengan syarikat insurans atau takaful. So bila dia login, masukkan je kita punya nombor IC, dia dah boleh keluarkan you punya sijil atau you punya nombor sijil takaful secara automatik. Jadi kat situ kat perubatan taklah orang kata kalau terlupa pun tak apa, IC boleh digunakan. So itu jangan risau. Kalau zaman dulu ya kita kena bawa medical card, tapi untuk zaman sekarang 2020 ni sistem dah makin, orang kata teknologi semakin canggih lah. So dia orang ada sistem direct dengan setiap syarikat insurans atau takaful. So itu perkara penting bawa IC dan juga kad perubatan. Okey. Perkara 6 yang terakhir yang penting bila berlaku kemasukan hospital, yang anda perlu tahu ialah harga bilik dengan limit kad perubatan anda tu kena tahu. Maksud BMA kat sini ialah harga bilik. Bila kita ambil medical card tu, ada harga bilik yang kita dah ambil. Kadang-kadang 200 satu malam, 300 satu malam, 400 satu malam, dan juga dia punya limit, adakah ada annual limit atau unlimited. Itu kena tahu. Sebab annual limit, contoh kalau zaman dulu kad perubatan ada yang 50,000 setahun. Okey, 50,000 setahun tu hanya cover untuk you 50,000 untuk tahun tu 50,000 saja. Atau contoh ke 100,000. So kena tahu sebab at least kita kena tahu dulu, sebabnya bila kita nak buat rawatan tu, kita sebenarnya biasa doktor akan advise juga, okey, kos untuk rawatan ni kemungkinan dalam range 50 ke 60,000. So dekat situ you boleh tahu you punya kad perubatan tu boleh full cover ke tak. Sebab kos perubatan ni setiap tahun berubah, sebab kita ada inflasi 10% ke 12% setahun. Jadi kos perubatan biasanya akan meningkat. Jadi anda kena tahu limit dan juga harga bilik satu malam. Contoh untuk harga bilik, okey, kalau kata you masuk hospital tu biliknya 300 satu malam, tapi kad perubatan you cover hanya 200. So RM100 yang tambahan tu you kena bayar sendiri satu malam. Faham? Kalau 5 hari dah 500. Lepas tu yang limit tu kena tahu annual limit. Kalau 50,000, 50,000 lah. So kalau 60,000, 60,000 lah. 100,000. So tengok rawatan apa. Biasanya kalau rawatan macam sakit jantung, kanser, itu memang tinggi lah. Dia punya untuk cost operation saja, average sekarang ni kalau jantung 3 blok pun dah 60,000 ke 70,000. Itu tak termasuk kalau kita dimasukkan dalam ICU, sebab harga ICU pun lain. Itu anda kena tahu. Sebab saya ada juga kawan saya sendiri yang kena, dia punya kos jantung 3 blok masuk ICU dekat 90,000. Limit medical card di masa tu 50,000 je. Tapi nasib baik 40,000 lagi company dia sanggup untuk cover lah. So 50,000 dia pakai personal, 40,000 nya company pakai. Company pakai kat guna company punya lah. Itu kena aware lah benda tu. Tapi memang tak boleh nak agak lah, sebab sekarang ni kos memang terlalu tinggi. Okey, itu saja perkongsian BMA untuk kemasukan hospital. Jadi harap dapat membantu korang dan harap video ni bermanfaat pada korang lah. So jangan lupa subscribe channel BMA ni. Akan datang BMA akan update lagi isu-isu berkaitan dengan dalam sembang-sembang takaful lah kali ni. So harap korang dapat satu info yang berguna lah kali ni. Okay, itu saja. Dan selamat berbuka puasa dan selamat hari raya lah
ucapkan awal ni, ada seminggu lagi kan. Okey. Dan ni sekarang pun dah musim PKPB. So make sure keep hygiene, bersih tangan, penutup muka kena ada kan. Buat penjarakan sosial 1 meter. Jangan lupa yang tu. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.